Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Kuna live bersama Zoom meeting. Okey, jom kita lihat apa yang berjelaskan pagi ini. Thank you. Kota Baru kerana sudi menjemput saya untuk topik untuk perbincangan pada pagi ini. Dan juga jutaan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk bersama-sama dengan saya. Okey, topik saya pada hari ini adalah berkaitan dengan ACL injury. So, saya Dr. Zuraimi Ismail, pakar ortopedik KPJ Perdana, Kota Baru, dan saya subspecialty bahagian arthroscopic and sport surgery lah. Okey, saya berpengalaman dalam bidang ortopedik ni lebih kurang 18 tahun dan subspecialty arthroscopic and sport surgery ini lebih kurang dalam 8 tahun. Okey. So, kenapa saya pilih ACL injury? Okay. ACL injury ni satu kecederaan lutut yang common pada orang-orang muda, orang-orang yang aktif, terutama yang aktif dengan sport. Okay. Ini adalah outline perbincangan kita pada hari ini. Okay. Saya membincangkan mengenai anatomi, mechanism of injury, diagnosis, surgery dan juga terapi. So, perbincangan pada pagi ini adalah agak ringan. So, don't worry. Saya akan explain satu persatu dalam bahasa Malaysia. Okay, kita bincang mengenai anatomi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada gambar belah kiri tu, lutut. Gambar lutut tu adalah lutut pada pandangan hadapan. Okay? Pada pandangan hadapan, tuan-tuan nampak quadriceps and patella tendon, yang tu di depan ni tu, depan ada bulat tu adalah kneecap, dipanggil kneecap ataupun kita panggil patella lah. Okay. And then kemudian lutut di belakang daripada kneecap tu adalah anatomi lutut. Okay. And then tulang yang di bahagian bawah tu adalah tulang tibia atau tulang betis, dan di atas pada tulang betis itu adalah tulang femur atau tulang peha. Okey. Kita pergi ke bahagian gambar belah kanan. Ini adalah struktur muscle di bahagian belakang. Kalau yang kita tengok membranosus muscle, semitendinous muscle, bicep muscle itu adalah hamstring. Kita panggil hamstring muscle. Okay. Yang bahagian bawahnya tu, yang gastrocnemius muscle adalah otot yang di bahagian belakang pada betis. Okay. Kita pergi lebih detail mengenai struktur lutut. Struktur lutut ni dia memang kompleks, struktur yang sangat-sangat kompleks. Okey. Ini adalah pada pandangan hadapan lutut. Kalau tuan-tuan dan tuan-puan tengok bahagian kiri, terdapat fibula collateral ligament. Tengok belah kiri ada tulis fibula collateral ligament. Struktur ini adalah struktur di bahagian tepi lutut. Tepi lutut dia untuk menstabilkan bahagian tepi lutut. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tengok bahagian kanan ada tulis itu tibial collateral ligament ataupun dipanggil MCL, medial collateral ligament. Ini adalah untuk menstabilkan lutut di bahagian dalam atau bahagian tengah. Okey. Sekarang kita tengok terdapat dalam lutut sendiri ada lateral meniscus dan juga medial meniscus. Ini adalah pelapis sendi. Pelapis sendi, dan dia juga antara yang agak common, agak biasa berlaku kecederaan. Okey, di tengah-tengah di dalam lutut itu terdapat ACL. ACL atau dipanggil anterior cruciate ligament. Itu maknanya bahagian depan, anterior. Anterior itu makna front. Depan, ligament bahagian depan pada lutut. Okey, kalau tengok pada posterior cruciate ligament, iaitu belakang daripada belakang struktur ligament bahagian belakang lutut. Okey, ACL ni terdapat dua bundle. Dipanggil AL bundle dan juga AM bundle. ACL, kenapa saya topik? Macam saya cakap tadi, saya pilih topik ACL kerana sangat-sangat biasa berlaku kecederaan. Yang kedua adalah kecederaan pada meniscus. Okay.
macam ni tadi saya cakap, dia ada dua struktur, dua bundle. Dia ada dua bundle. Yang biru tu dia panggil AM bundle, yang merah tu EL bundle. Okay. So kalau dari segi anatomi, tebal atau ketebalan ACL adalah lebih kurang 8.5 mm dan panjang dia lebih kurang 2.28 ke 30 mm. Okay. Dibanding dengan ECL dia lebih besar, lebih tebal dan juga lebih panjang daripada ACL. Sebab tu kalau orang ahli-ahli sukan, ACL lebih mudah untuk cedera dibandingkan dengan PCL. Okey, ini adalah gambar blood vessels ataupun pembuluh darah yang supply ke lutut kita. Okey. Dan kalau tengok tu terdapat pembuluh darah yang besar yang supply di dalam lutut di tengah-tengah tu. Gambar yang di tengah-tengah tu disupply ACL, ECL, MCL dan juga LCL. Apa fungsi ACL sebenarnya? Okey. ACL ni adalah untuk stabilkan lutut, stabilkan lutut di bahagian depan. Dia kalau tengok pada gambar ni, dia menghubungkan tulang betis di bahagian bawah dan dia pergi ke bahagian tepi, agak tepi sedikit kepada tulang peha. Okey. Okey, dia tujuannya untuk supaya tulang betis atau tibia tidak terlari atau terinjak ke bahagian hadap ke depan, sedangkan PCL menghalang daripada terinjaknya ke belakang. So lutut akan sentiasa berada di dalam tengah-tengah atau stability. Bila dia stabil, dia akan berada di tengah-tengah. Okay. And then pada masa yang sama, ACL juga memberi fungsi untuk menghalang daripada kita punya tulang betis terkehel ataupun twisted. Okay. Dan juga untuk menghalang daripada lutut terbengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, maknanya ke belah tepi atau belah tengah. Okay. Dan dia mengandungi mechanoreceptor. Mechanoreceptor itu memberi signal kepada otak bahawa kedudukan lutut kita adalah stabil dan berada di situ. Okay. Epidemiologi. Okay. Kebanyakan pemain bola, gimnastik, basketball, ini adalah antara orang-orang yang berisiko tinggi untuk kecederaan ACL. Okay. Kalau di Europe biasanya pemain ski, tapi pemain ski ni di samping kecederaan pada lutut, dia juga ada kecederaan pada ankle, pada buku lani. Okay. Di samping itu, selain daripada kecederaan akibat sukan, ia boleh juga disebabkan oleh akibat daripada kemalangan jalan raya. Contohnya pesakit ada patah tulang peha, ada patah tulang betis. So kita kena periksa juga ACL. Kemungkinan ada juga kecederaan pada ACL. Okay? So risiko pada wanita, risikonya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan lelaki. Sebab wanita ACL dia agak longgar sedikit, dan juga pada ruangan pada sendinya dia agak sempit bandingan kaum lelaki. Okay. Kalau insiden biasanya berlaku pada umur 15 hingga 45. Ini adalah statistik di USA. Tapi kalau di Malaysia, kebanyakan sekitar umur 20 hingga 40 tahun. Kalau di Kelantan yang datang pada saya kebanyakan umur 20 hingga 35 tahun. Okay. So basically 400,000 per tahun, 400,000 kecederaan setahun. Ini statistik US. Tapi kalau di Kelantan, pada pemerhatian saya, kecederaan lebih kurang dalam sekitar 150 setahun. Okay. Ini meliputi Hospital Raja Pembangunan Sainab 2, Hospital USM, Hospital KPJ. Okay. Bagaimana kecederaan ini boleh berlaku? Okay. Dia ada dua sebab, non-contact atau contact. Non-contact ni maknanya dia tak
dilanggar oleh sesiapa, tak diterajang oleh sesiapa, tapi dia boleh cedera. Okey. Anggaran adalah sekitar 70% akibat non-contact. Okey, ini adalah sebab contoh masa bermain dia landing dengan kaki yang keadaan keadaan kaki yang tidak normal lah, mungkin dalam keadaan rotated atau terkehil atau terpusing. Bila dia landing masa main, ini menyebabkan contraction ataupun pengecutan otot-otot quadriceps pada peha dan menyebabkan ada jadinya stretch, overstretch ataupun dia panggil kita rentak. ACL tu menjadi terrentak. Begitu juga pemain-pemain bola biasanya masa dia melecek bola, dia akan ada tendensi untuk lutut tu terpusing. Ini menyebabkan ACL akan mudah terputus. Dan pada pemain macam badminton, basketball, semasa dia main, dia lompat, dia landing, sepatutnya bila masa kita main, kita landing, lutut kita kena bengkok sikit. Tetapi tanpa disedari, semasa pemain lutut landing dalam keadaan straight, dalam keadaan lurus. Ini menyebabkan rentapan pada ACL. Okay. 30% akibat daripada benturan ataupun contact sport. Contoh pada gambar ni, pemain rugby ataupun pemain bola sepak sendiri telah di-tackle oleh kawan-kawannya. Dan juga kalau seperti kecederaan motosikal juga akibat dilanggar dan sebagainya. Alright. History. Okey, biasanya bila pesakit datang, kita tanya, ada bunyi meletup tak dalam lutut? Biasa dia kata, ada doktor, meletup. Masa saya tengah main tu, saya bunyi ada meletup dalam lutut. Selepas meletup, saya rasa lutut saya longgar atau give way, atau mudah rasa nak terjatuh, rasa tak stabil. Dan diikuti dengan sakit yang amat sangat. Dan juga pembengkakan pada lutut yang drastik. Okay. Selang beberapa hari lepas tu, pesakit rasa macam ada macam something dalam lutut yang block dia daripada pergerakan. Itu dipanggil locking. Okay. Ini disebabkan oleh stump ataupun ACL yang putus tu, dia trap dalam lutut, dalam sendi, menyebabkan sendi tidak boleh nak lipat penuh atau lurus penuh. Okey. Okey, sakit ni, kalau skor sakit ni biasanya kalau sakit yang sampai nangis-nangis tu biasanya kita panggil skor 10/10. Sakit yang kalau tak sakit skor dia 0/10. Biasanya orang yang kena ACL terkoyak ni, dia akan komplain masa kena tu, dia sakit sangat tu, lebih kurang skor dia 9, 8 ke 10/10. Okey. Okey, ada beberapa jenis kekoyakan pada ACL. Okey, dia ada partial di maknanya dia koyak separuh saja. Okey, boleh kurang daripada 50%, boleh lebih daripada 50%. Okey, and then koyak yang penuh, maknanya total, complete ACL koyak. Tengok pada gambar di bawah tu. Okey, dan juga terdapat eversion. Eversion ni maknanya ACL tak koyak, tapi tempat ACL tapak pada ACL tu, tulang dia tu menyebabkan kepatahan tulang. Ini biasanya berlaku pada kanak-kanak. Okey, partial tear. Partial tear ni, simptom dia, pesakit datang, dia kata sakit tetapi di bengkaknya sedikit je. Ini kadang-kadang tricky. Tricky, kita rasa mungkin bukan ACL. Okey. Tapi bila kita check pun, sometimes kecederaan tu longgar sikit je. Biasa grade 1, grade 2. Itu ialah dalam partial tear. Tapi kalau complete tear, biasanya grade 3. Maknanya bila kita periksa, memang longgar sangat. Okey. Macam mana kita diagnose patient-patient ni bila datang? Okey.
berdasarkan kepada tadilah history dia kata dia sakit, dia ada rasa bengkak, rasa meletup dan sebagainya. Okey. Dan pada pemeriksaan kita pada awal biasa awal 2-3 hari selepas cedera terdapat bengkak sangat, lututnya bengkak dan juga tak boleh nak lipat penuh atau nak lurus penuh. Dan di situ kita akan periksa lebih teliti lah. Ni ada beberapa mekanisme atau teknik untuk pemeriksaan macam EDT, Leishman test, pivot shift test. Di samping itu kita juga akan membuat pemeriksaan X-ray, MRI dan juga artroskopi. Ini adalah antara kenapa bila pesakit ada ACL terputus komplit, dia bengkak. Orang kata bengkak yang teruk lah. Kalau orang Kelantan kata bengkak cobong. Dia bengkak. Kalau tengok pada tuan-tuan perempuan, tengok pada gambar belah kanan, dia ada blood vessel yang besar sampai kepada ACL dan juga PCL. Bila terputusnya ACL atau PCL, menyebabkan pendarahan yang banyak daripada lutut dan juga terjadinya bengkakan. Okey, soalan, adakah dengan terputusnya pembuluh darah menyebabkan pendarahan tu berterusan? Tidak. Bila terjadinya pembengkakan, dia akan ada tamponade. Maksudnya tekanan pada blood vessel untuk dia terus berhenti pendarahan. Okey. Kalau dibandingkan dengan meniscus kalau terkoyak, meniscus sahaja. Kalau terkoyak biasanya dia mengambil masa lebih dari 12 jam untuk bengkak yang teruk, bengkak yang besar. Tetapi ACL bila berlakunya koyak, dalam masa sejam atau 2 jam dia dah bengkak besar. Itu yang membezakan kita. Daripada history itu kita tanya berapa jam menyebabkan yang awak notice bengkak besar tu. Kalau dia kata just 12 jam, satu malam, esokan tu baru bengkak besar, itu yang kemungkinan hanya meniscus. Tetapi kalau dalam masa sejam 2 jam bengkak, kita boleh suspek ini mana ada ACL. Okay. Ini adalah antara teknik-teknik untuk kita kepastian, teknik atau test untuk kepastian terdapatnya koyak ACL. Okey, pesakit datang ke klinik saya, baring, okey, kemudian lipat lutut 90 darjah, kemudian saya akan cuba tarik tulang betisnya. Kalau saya rasa longgar, okey, longgar tu lebih dalam sekitar 10 mm. Longgar saya tarik tu, anjakan tu lebih kurang 10 mm, itu memang confirm ada ACL. Okey. Grading grade 1 anjakan cuma 3 ke 5 mm. Grade 2 5 ke 10. Grade 3 lebih pada 10. Kalau grade 1 biasanya koyak dia kurang daripada 50%. Okey, grade 2 mungkin lebih pada 50% koyak. Grade 3 confirm 100% koyak. Okey, pemeriksaan ADT ni, dipanggil ADT, anterior drawer test ni, adalah untuk cek dua-dua bundle tadi yang saya cakap tadi, AM bundle, PL bundle. Okey. Kemudian kita go pada Leishman test. Leishman test pesakit baring tapi lutut cuma bengkok 30 darjah saja. Ini dia sensitif untuk pemeriksaan AM bundle, anterior medial bundle. Kan dia ada dua, PL bundle, AM bundle. So kita tengok AM bundle. Dia lebih sensitif untuk AM bundle. Okey, ini adalah teknik patient baring, lutut lipat 30 darjah, dan kita cuba tarik dia, dan kita rasa longgar dia, anjakan tu terasa anjakan. Okey, ni sama juga, grading juga. Kalau dia akan anjakan dia tu 3 ke 5 mm adalah partial, 5 ke 10 biasanya grade 5 ke grade 2, grade 3 ni, grade 2 lebih pada 50%, grade 3 100% ada terdapat koyakan pada AM bundle. Okey, kita pergi test lain pula, dipanggil pivot shift test. Pivot shift test ni adalah untuk confirm PL bundle. Tadi kan ada PL, AM, Leishman. PL adalah pivot shift test. Pada pesakit ni kita akan pusing lutut dia ke dalam, kemudian kita luruskan lutut. Maknanya bengkok sikit, pulas dia punya tulang betis ke dalam, kemudian cuba lipat.
lipat penuh. Masa tu kita terasa ada anjakan. Maknanya itu confirm ada PL bundle koyak. So, bila gabungan anterior drawer test, gabungan pivot shift test, latchment test, itu confirm. Kalau kedua-duanya positif, confirm ada complete koyak pada ACL. Okey. Pesakit datang, kita juga akan buat X-ray. Okey. X-ray kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa je. Tapi ada satu chip fracture dekat. Cuba tuan-tuan tengok pada arrow tu, arrow merah tu. Terdapat ada chip fracture. Dipanggil sigon fracture. Ini adalah confirm pesakit ni ada ACL injury. Tapi kalau pergi kepada doktor-doktor yang tak ada pengalaman atau doktor-doktor yang bukan pakar, dia kata, alah ini sikit je, patah sikitnya, tak ada apa ni. Okay. Jadi boleh miss cederaan ACL. Okey. Ini antara imaging eversion fracture, dia biasanya berlaku pada kanak-kanak. Kalau pada kanak-kanak, kalau tuan-tuan dan perempuan nampak ada macam garis patah tulang betis, tulang paha, itu sebenarnya bukan patah. Itu adalah pada gambar kiri itu adalah dikatakan growing plate untuk pembesaran tulang. Tapi kalau gambar pada arrow merah, itu confirm ada eversion fracture. Ada nampaknya tapak pada ACL tu patah. Okay. Bila patah, menyebabkan jadi longgar, lutut jadi longgar. Ini pun sama. Dia akan datang dengan bengkak yang teruk. Kita juga kalau patient datang, saya akan buat MRI untuk confirm. Begitu juga kalau insurans, dia akan tanya, apa bukti doktor? Apa bukti you kata patient ni ada ACL? Okay, tak apa, kita buat MRI. Juga kita buat X-ray. Daripada situ, insurans pun kata, confirm, patient boleh dirawat. Alright. Kalau gambar normal, nampak bundle ACL tu intact, panjang, intact. Pada gambar yang acute tear tu, kita nampak dah struktur dia tu dah macam rambu-rambai dah. Ini confirm koyak. So, initial treatment, pesakit di padang bola. Biasanya padang bola, kita akan stop bagi dia main, and then kita suruh dia rehat. R adalah rehat. I is immobilize. Maknanya immobilize, jangan bagi dia gerak. Kemudian kita compress, kita letak ice. Kita letak ice, dan E adalah extension. Luruskan kaki and then letakkan ice. Okey, letak, kalau ada knee brace, kita akan letak knee brace. Okey, gambar bawah sekali tu. Okey, and then pesakit jangan bagi dia pijak, tapi kalau ada crutches, ada tongkat, suruh dia guna tongkat dulu. Okey, and then kita bagi ubat tahan sakit. Okey. Selepas pembengkakan itu berkurangan, contoh mungkin dalam 3-4 hari dah kurang, dah bengkak. Okey, kita suruh dia buat exercise untuk lipat supaya lutut tu boleh lipat penuh dan lurus penuh. Okey. Surgery, kita tak buat surgery. Immediate surgery kita tak buat. Kita buat immediately selepas pesakit bengkaknya sudah kurang dan juga boleh lipat penuh, lipat lutut penuh dan juga lurus penuh. Baru kita buat operation. Kalau kita cepat sangat nak buat operation, ada kurang daripada seminggu kecederaan, terus kita nak buat, itu menyebabkan jadi kekakuan pada sendi. Dipanggil arthrofibrosis. Treatment ni bila kita nak rawat? Kita ada setengah-setengah pesakit dia tak nak buat operation, ataupun kita advise tak perlu operate. Patient jenis macam mana ni? Biasanya patient yang dah berumur lebih pada 45 tahun, dia kata saya tak nak dah aktif sukan ni, saya nak buat exercise je untuk kuatkan lutut. Okey, kita advise you kena kuatkan otot hamstring di bawah paha kita ni. Yang depan ni kita panggil quadriceps muscle, belakang ni hamstring muscle. So bila ada ACL, kita suruh dia kuatkan otot belakang. Ada beberapa teknik exercise untuk kuatkan hamstring. Okay. Atau patient ada OA, osteoarthritis, sendinya dah teruk sangat. Orang kata orangnya muda, tapi sendi tu macam orang umur 60-70 tahun. Yang kes macam ni kita biasa tak advise untuk buat ACL. Sebab kalau kita buat
ACL reconstruction, kita dan dengan dia ada osteoarthritis, pesakit akan lututnya akan menjadi kaku, tak boleh nak lurus penuh, lipat penuh. Biasanya orang kata successful rate tu memang low lah, successful rate. Okay. And then ada juga yang not interested. Okay lah, tak apalah doktor, saya dah tua ni, atau saya dah umur 45, saya nak relax lah, nak aktif, saya tak nak buat. Okay, kita tak paksa. Okay. Pesakit macam mana pula yang kita akan buat pembedahan ni? Okay, pesakit yang biasanya relatif muda lah, bawah 40 tahun kan, bawah 40 tahun, yang masih nak main, nak bersukan. Memang dia daripada muda sampai dah umur 40 pun dia kalau tak sukan tu, dia tak puas hati, dia nak bersukan juga. Okey, dia buat. Okay. Dan pesakit yang ada multi ligamentous knee injury, maknanya bukan saja ACL yang koyak, dia juga ada PCL, dia ada LCL, juga MCL, meniscus koyak. Itu memang kita advise buat. Kalau tak buat, kenapa, macam mana? Okay, kalau tak buat, multi ligamentous injury ni dia menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Contoh, dia ada ACL, dia ada LCL. LCL tu bahagian tepi lah, yang ligamen bahagian tepi. Dia tak nak buat, lama-lama sendinya akan jadi haus. Dan meniscus dia yang asalnya tidak koyak akan menyebabkan koyak. Jadi kita advise kena buat. So, sakit-sakit yang tadi saya kata relatif muda, 20 hingga 40, kita advise buat. Atlet, kita memang advise buat. Military, askar, polis, yang mana mereka ni orang kata kena kerja, kena tough lah, badan tough, kena buat exercise, kena masuk hutan atau kena operasi. Itu memang kita suruh operation. Ini adalah antara teknik pembedahan ACL, panggil ACL reconstruction. Okay. Graf yang kita guna biasanya dipanggil allograph. Graf ni maksudnya pengganti lah. ACL koyak. Jadi kita kena gantikan ACL koyak tu dengan menggunakan ligamen yang ada pada badan kita ataupun yang didermakan. Derma ni maksudnya contoh ni allograph lah. Maksudnya yang kita ambil daripada US, yang dah sterile, yang didermakan oleh orang selamat mati, keluarga derma. Biasanya kita ambil dipanggil TA, Achilles tendon, untuk diganti, untuk kita harvest, kemudian dia sterilkan dan gunakan untuk ACL reconstruction. Okay. Advantage dia biasanya technically easy lah kalau ada multi ligamentous injury ni, dan menyebabkan kurang kesakitan pada pesakit kerana kita tak ambil bahagian tubuhnya. Okay. Dan graf juga kita boleh gunakan graf saiz besar. Disadvantage dia, kekurangannya infection. Ini infection walaupun kita beli daripada US, sudah disterilkan, sudah disuci hamakan, tetapi kita tak guarantee 100% dia tak menyebabkan penyakit kuman. Dan dia juga mahal. Satu graf je yang Achilles tendon tu harga dia RM15,000. Bayangkan kalau pesakit tak ada insurans. Ini memang insurans ni kalau orang yang aktif ni memang wajib ambil lah. Okey, autograph ni maksudnya kita ambil daripada tubuh kita sendiri. Okey, contohnya kita go one by one. Okey, bone, patella, tendon, bone. Okey, kita ambil sebahagian daripada patella atau kneecap tu dengan ambil patella tendon dan kemudian sebahagian daripada tulang betis. Okey, apa advantage kalau kita guna graf ni? Advantage dia, dia cepat baik. Dia panggil bone to bone healing. Maknanya kita tanam di dalam tulang peha dan tulang betis, dia tumbuh, dia akan cepat sembuh cepat. Kalau kata cooperated. Dan graf dia kuat. Dan dia punya disadvantage dia sakit. Biasanya bila dia nak sujud, biasanya kalau Islam Muslim kita tak berapa advice nak gunakan bone patella tendon bone graph, menyebabkan kesakitan pada lutut. Okey. Dan
juga bagus kebahagiaan ada bagusnya dia kalau player pemain bola dia kata doktor saya nak main cepat mana pun lepas 30 bulan saya nak main cepat. Ni pun patella tendon pun adalah antara option yang bagus. So this one. Okay, hamstring tendon. Hamstring tendon ni kita ambil daripada hamstring muscle. Hamstring tendon yang berada bawah bahagian dalam, bawah sikit pada sendi lutut. Area di sini lah. Okay. Dia baik, bagus dia, technically dia easy. Easy sangat buat dan chest pain dan juga lower graph failure. Mana keberangkalian untuk fail tu kurang lah. Okay. Disadvantage dia lambat sikit nak heal, lambat sikit antara tulang dan juga graph untuk dia operated atau sebati dia mengambil masa. Okay. Dan menyebabkan juga kurang kuatnya hamstring masa. Okey. Adakah lepas kita ambil hamstring tendon ni menyebabkan dia tak tumbuh? Tak, dia tumbuh. Study menunjukkan selepas 3 tahun, 2 ke 3 tahun dia akan tumbuh balik, dia back to the normal structure. Okey. This one, ni cara macam mana kita menggunakan hamstring tendon. Okey. Avasio fracture pada kanak-kanak. Pada kanak-kanak ada beberapa grade. Grade 1 biasanya dia tak dicabut, dia just patah, nampak crack. Grade kedua dan grade kedua dia sebahagian dia terangkat. Grade ketiga dan keempat itu dah totally terangkat. Kes macam ni memang tak stabil dan perlu dirawat. Ini kita tak reconstruction, kita tak ambil graf daripada tubuh kita untuk reconstruct. Cuma kita jahit balik gerah tulang yang patah untuk dia melekat balik pada tulang betis. Apa complication pembedahan ni? Biasanya bengkak ada dia lepas operation adalah bengkak sikit-sikit, itu biasa kan. Dan neurovascular injury yang ni biasanya kalau ACL tak ada masalah. ACL yes, ada neurovascular injury. Okay. Arthrophyrosis ni maknanya lutut jadi kaku. Okey. Pesakit adalah dinasihatkan untuk menjalani fizio, strict fizio selama 2 bulan. Biasanya kalau terjadi arthrophyrosis ni pesakit malas datang buat fizio, dia tak disiplin. Itu problem dia. Okey, infection, DVT ni darah tersumbat itu biasanya DVT kalau ligamentous injury. Di antara ini semua ni yang paling menakutkan saya, kalau tanya saya apa yang paling doktor takut komplikasi, saya takut pada infection. Infection rate dia kalau buat ACL cuma 0.8 hingga 1.6%. Tetapi bila berlakunya infection, memang orang kata kita kena rawat serius lah. Pesakit kena datang dan kita bagi antibiotik bila ada tanda-tanda kita dapat. Okey. Selepas buat operation apa semua, pesakit wajib menjalani fisioterapi. Ada beberapa fasa 1, 2, 3, 6. Okey. Fasa 1 ni biasanya lepas operation. Kita akan letak ais betul, and then kita buat fizio yang basic fizio. Okay. And then tim kita untuk kurang sakit dan dapat akibat penuh. Okay. Dan lepas sakit kena pakai brace. Okay. Dan juga yang gambar bawah belah kiri tu ais. And then kita nasihatkan kita pakai crutches, pakai punggung. Di fasa 2 sama aim kita supaya pesakit dapat akibat penuh, dapat kekuatan pada lutut. Ini minggu kedua hingga minggu 8 dan juga dapat deria. Bila dia bergerak tu dia ada rasa dia sentuhan pada lantai dan sebagainya. Okey, dan dapat jalan seperti normal. Okey, take home message. Okey, anda kepada tuan-tuan dan perempuan yang ejen insurans, tuan-tuan boleh tanya pesakit. Kalau dia akan mengadu macam mana, inilah apa yang saya cakap tu, tuan-tuan boleh tanya balik pada pesakit. Bengkak dia macam mana, dia masa main tu macam mana, mekanisme dia jatuh, okey, sakitnya di mana, okey. Dan juga 3P, ingat 3P ni pain, pivoting, pop sound, pain sakit. Dia kata saya sakit lepas main bola, sakit sangat lutut. Okey, ada pivoting, masa saya main, saya gelecek bola, lutut saya memang terkehil ataupun terpulas. Okay. Dan saya dengar bunyi meletup dalam lutut saya. Itu confirm lah dari ACL. Okay.
saya pergi jumpa doktor kata tak ada apa pun lutut. Sebab badan besar, sometimes kita nak buat maneuver, kita nak periksa tu memang susah. Okay. Jadi kes-kes macam orang obese ni, baik jumpa doktor pakar lah untuk rawatan. Dan juga pada pesakit yang muscular, contoh bodybuilder atau sport, orang yang kata yang memang badan tough, masa dia kuat, dia kata jalan rasa longgar, bila kita check tak ada apa-apa. Ini bahaya. Sebab otot dia kuat sangat. Bila kita buat maneuver memang tak ada rasa gerak. Kes-kes ni macam ni pun kena datang jumpa doktor pakar juga. Kita ada beberapa teknik lagi selain yang basic tu untuk nak detect ada kecederaan pada ACL. Okey. Bila the best time untuk operation? The best time adalah 1 minggu selepas kecederaan hingga 6 bulan. Kenapa? Okey. Kalau lepas 6 bulan menyebabkan kecut dah. Otot-otot pada peha ni, pada betis dah kecut dah. Jadi untuk dia regain, untuk back to normal sangat susah selepas 6 bulan. Kenapa selepas seminggu? Kerana kita nak suruh dia yang bengkak tu surut dulu dan juga dia dapat lipat penuh. Dan barulah result kita kata very good result lah kita akan dapat. Okey. Ini adalah reference saya. Dan kalau ada apa-apa, kamu boleh contact saya. Boleh contact direct di WhatsApp, no problem. So, saya rasa itu saja presentation saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Okey, kita dah dengar perkongsian daripada Dr. Zuraimi Ismail, KPJ Perdana Klinik. So, make sure you kena ada kad perubatan kerana kos adalah tinggi. Okey, kita dengar. Sekitar 30,000. Okay. Kalau ada meniscus, biasanya pergilah dalam 34-35,000. Okey. Kalau pesakit datang dengan multi ligamentous injury, contoh dia ada ACL, ada PCL, ada PLC dan sebagainya, kos tu lebih daripada 70,000. Jadi kalau tuan-tuan customer pesakit yang orang muda, aktif sukan, saya nasihatkan ambil insurans yang at least 100,000. Jangan ambil 50,000. Bila lakunya kecederaan memang kos tinggi. 50,000 ni saya rasa macam untuk ACL boleh lah, meniscus boleh, tapi bila ada multi ligamentous injury memang kos ni mahal. Sebab apa? Multi ligamentous injury kita guna ambil graft yang didermakan, tak cukup ambil yang kita punya sendiri. Okay? Ada lagi ada doktor kan boleh buka demo down ni. Okey, pesanan daripada doktor, please make sure you kena ada medical card lebih daripada 100,000 kerana kos ini adalah mahal. Pengalaman Kak Aku handle klien Kak Aku, kosnya lebih daripada 50,000 setahun. Jom kita dengar. Kita kena ada senaman kuatkan otot quadricep, hamstring dan juga quadricep masa otot betis tu kena kuat. Dan ada beberapa teknik cara untuk kita beberapa teknik. Tuan-tuan boleh Google FIFA 11 Plus. FIFA 11 Plus dia dalam FIFA dia ada letak beberapa teknik untuk senaman sebelum player main bola. Boleh follow tu. Banyak step dia. Daripada situ maknanya kecederaan tu tipis lah. Okay. Kenapa player dia kena ada kuat otot peha dan otot betis? Okay, bila dia main, contohnya dia jumping, dia landing, setiap impact yang berlaku, dia pergi ke otot dulu. Dia pergi ke otot dulu baru dia pergi ke ACL. Tapi kalau otot dia tak kuat, contohnya otot kecut, dia main bola, dia lompat sana lompat sini, dia dribbling bola, impact akan berlaku, dia pergi ke ACL dulu baru dia pergi ke muscle pada otot. That's why kalau player dia kena otot dia kena kuat untuk protect
sebab dia tak stretching. Dia tak proper stretching. Dia stretching tak proper ataupun dia buat orang kata tak cukup time buat, memang dia akan cramp. Alright. Saya yang Google FIFA 11 Plus tu, that one is very good. Teknik. Memang pesakit saya lepas operation saya kata okay, you Google ni, you follow ni. Okay. Pesakit saya selepas operation biasanya saya akan follow up dia. Selepas operation saya akan follow up dia 6 hingga 8 bulan. Bila saya dah puas hati dia punya performance, kekuatan lutut dia, kekuatan otot dan sebagainya, baru saya discharge dia. Saya tak ada kata lepas buat dan tinggal di fizio ada pandai-pandai. No. Sebab dua bulan pertama under my supervision, di bawah pengawasan saya, dipanggil basic physio, di bawah pengawasan saya akan tengok saya akan pantau basic physio. Kemudian saya selepas 2 bulan ketiga, bulan keempat, dia akan pergi ke advanced physio. Kena buat advanced physio. Kalau ahli-ahli sukan wajib pergi advanced physio. Kalau orang yang kata dia tak nak sukan dah apa, okey lah, dia tak pergi advanced physio, should be okay. Dia nak masuk gym bulan ke-5. Selepas bulan ke-5, mana bulan 6 lepas operation baru dia boleh masuk gym untuk kuatkan dia punya quadricep dengan hamstring. Okay, so sport surgery ni dia bukan kata main-main buat je. Kata saya boleh buat. Sebenarnya banyak lagi step. That's why kita ada subspecialty dalam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita develop sport surgery. Sebab kita tak nak berlaku kita nampak memang banyak kecederaan pada lutut dan kita nak orang kata beri yang terbaik kepada pesakit. Kita tak nak pesakit lepas buat operation sakit lagi atau longgar lagi dan sebagainya. So get a good, kita nak optim bagi yang the best lah pada patient. Apa yang ini bagi tahu. Banyak lagi. Maksudnya kita pun nak set faktor macam kita. Okay. Okay, alright. Nak tanya je, nak baca boleh? Okay, kita berhenti pada Okay. Hello, boleh saya tanya ke? Okay, boleh. Okey, doktor, saya nak tanya, ada 2 soalan. Okey, apa komen doktor melainkan orang kita biasa, orang Melayu kita ni, kalau dia macam ada patah kan, dia rujuk untuk bomoh patah. Okey, instead of pergi buruk dan sebagainya lah. Okay. Dan soalan kedua saya, what's your comment on chiropractic yang makin kata Okay, good question. chiropractic. Alright. Okay. Patah ni ada serta-serta patah. Patah yang orang kata yang patah tak lari lah. Dia nampak crack, tapi tulang dia tak tergenjak pun. Duduk maintain macam tu. Itu boleh jumpalah bomoh. Biasanya untuk tangan lah. Tapi kalau untuk kaki, patah yang crack tu, yang tak kata tulang tu tak lari kan. Itu kalau tulang kaki walaupun tak lari, kena jumpa hospital, kena buat rawatan hospital. Sebabnya bila dia berjalan, yang patah yang tak lari tu boleh tergenjak, boleh lari balik. Okay. Sedangkan kalau tangan, kalau patah tulang dan dia tak lari, boleh letak splint ke apa semua, it should be okay. Tapi kalau frankly speaking, don't simply pergi jumpa doktor, jumpa bomoh. Jumpa dulu doktor, sebab kita biasanya kita nak buat x-ray, kita nak tengok mungkin bukan tempat tu je patah, mungkin tempat lain pun juga ada patah. Jadi bagi saya, frankly speaking, saya lebih suka pesakit datang. Tapi ada juga pesakit yang degil. Wah, saya ke mana pun tak jumpa bomoh. Betul. Okay. Itu masalah. Okay. Chiropractic memang trend sekarang. Chiropractic, kalau tanya saya, ada pesakit tanya, saya kata kalau you nak sangat pergi chiropractic, make sure chiropractor you tu yang betul-betul qualified. Sebab kat Malaysia, dekat Malaysia ke Kelantan ke, ada yang tak qualified, yang tak betul-betul well trained, dia main buat di belakang orang tu dan yang ni dia buat. Itu yang bahaya. Sebab sekarang ni kalau tak salah saya dah ada degree chiropractic.
So jumpa orang yang betul-betul qualified. Jangan sebab kalau apa-apa berlaku bahaya lah. Sebab dia melibatkan chiropractic ni main tulang belakang tau. Kalau silap buat kan lumpuh. Dari soalan tambah juga, chiropractic ni adakah ada macam maksudnya dari segi authorities untuk kesihatan dunia yang mengiktiraf benda ni ataupun ni masalah berjalan underground? Kalau di overseas memang dia orang diiktiraf, chiropractor dia iktiraf. Kalau di Malaysia ni biasanya pun macam saya kata lah, yang qualified tak ada masalah. Yang belajar dengan orang lain tu, yang tak qualified tu yang kita takut. Maksudnya doktor bagi tahu, make sure kita check the qualification dia. Betul lah. Yes. Okey, betul. Okey, kita teruslah. Soalan tadi daripada Aim Hazin, apa akan berlaku jika tiada rawatan non-surgical atau surgical yang dilakukan berkenaan dengan ACL tadi doktor? Oh tak, maknanya tidak dibuat rawatan. Yes, Okey, dia orang muda. Contoh kita bagi senario orang muda ada ACL tapi tak nak buat rawatan atau tak tahu nak pergi jumpa siapa. Okey, kes macam ni biasanya di samping ACL, lama kelamaan akan ada struktur lain pula yang cedera. Sebab bila ACL koyak, dia dah tak stabil. Lutut kita dah goyang-goyang. Lama-lama meniscus pun koyak, yang struktur-struktur lain pun akan koyak juga. Ini menyebabkan lagi sakit. Ada juga selain pada meniscus, struktur lain yang rawan. Rawan jadi haus. Ini yang kita rasa memang kita kadang kita marah juga. Kenapa you datang lambat? Patutnya datang cepatlah. Okey. Ni soalan datang daripada manager kita juga. Dia ni typical soalan lah daripada kami. Doktor, ada tak pengalaman insurans tak cover dan sebab apa? Tak cover. Itu kita nak tahu. Kalau tak cover tu biasanya yang kata baru-baru ambil kan. Baru ambil kurang ada waiting period lagi. Waiting period tu. Itu biasanya. Biasanya kalau tak ada masalah waiting period okey je. Yang doktor alami sendiri? Yang saya alami sendiri yang tu je saya kata. Yang tu je. Yang waiting period tu. Yang lain tak ada masalah, memang boleh. So maksudnya doktor sendiri pengalaman dengan isu ni okey lah. Okey, tak ada masalah. Most of the majority-nya memang tak ada masalah. Cuma yang saya cakap tu lah, kalau yang muda-muda, you all hacker yang muda-muda ambil insurans tu, yang memang dia aktif sukan lasak macam mountain bike yang jatuh terguling-guling. Yang sekarang ni yang trend apa parkour. Yang lompat sini, tu ada tendensi untuk cedera. So kalau nak ambil insurans, nasihat dia ambil more than 50,000. Jangan ambil bila 50,000. Bila cedera memang mahal. Jadi itu nasihat doktor berkenaan dengan insurans sendiri. Okey. Doktor, berkaitan dengan soalan itu juga, saya rasa doktor tadi ada satu berkenaan dengan kos. Ada doktor menyebut ada 15,000 membeli peralatan dan sebagainya. Okey, dari segi pengalaman doktor sendiri, mungkin sama ada di KPJ atau di hospital sebelumnya, kos yang doktor pernah handle yang paling tinggi dan berkenaan dengan apa? Okey, kos paling tinggi sebanyak 65,000. Saat itu ada ACL kat depan. ACL, kemudian kat tepi ni pada koyak. Dia panggil PLC, Osteolateral Complex. Dia ada LCL10, dia ada popliteal stem. Memang kita guna allograph lah yang kita beli daripada US tu. And then operation tu mengambil masa dekat banyak 4 jam. And then alhamdulillah patient ni dia display apa yang saya cakap, apa semua dia ikut je. Apa budak-budak juga kata 65,000. 65,000 dan dia bayar semua, insurans bayar, tak ada masalah. Okey, result pun saya puas hati. That's saya kata, walaupun kita jumpa doktor operation bagus, tapi kadang-kadang ada juga pesakit yang degil. Tak dengar kata, tak nak buka fizio, itu dia jadi result tak cantik. Okey, kita mungkin ambil lagi satu soalan darat. Mungkin ada lagi satu last. Boleh teruskan kalau ada. Doktor, nak tanya satu soalan. Okey, teruskan. Kenalkan diri. Saya Aiman daripada Kota Baru. Okey. Sebelum ni saya pernah ada pengalaman lah ACL pada 2017 buat operation bulan 7. So pada bulan 1 2018 saya kena datang sekali ke TPJ untuk buat
PRP dipanggil. Application. Disebabkan apa tu doktor? ERP Dia injek biasanya darah. saya rasa kerana mungkin awak masa dia buat skop tu dah ada rawan yang cedera. Biasa PRP tu kita guna untuk rawan cedera lah. Tapi kalau kata untuk ACL, nak injek ACL yang koyak separuh, kemudian nak injek tu, itu tak biasa kita tak buat. Okey, ada lagi satu saya nak share. Okey, Ada boleh, satu boleh. lagi. Sorry. Saya nak share. Pesakit kadang-kadang dia kata, saya kan, bila jalan, lutut saya tak longgar. Saya tak rasa berlonggar naik tangga, turun tangga. Tetapi bila saya turun tangga, lutut saya sedang nak play on. Dia turun tangga je, nak play on. Itu biasanya partial tear pada PL bundle. Tadi kan saya kata ada PL bundle, ada EM bundle. Itu biasa PL bundle koyak. Yang kes macam tu kena operate. Okay. Lagi satu pengalaman, pesakit kata, saya main bola memang cedera tapi tak ada bengkak sangat. Maknanya presentation dia masa cedera tu, dia tak typical. Dia bengkak sikit je. Kemudian saya boleh main. Lepas tu next tu saya main, bengkak sikit. Tapi tak ada apa. Tapi bila kita test, memang ACL yang complicated. Maknanya atypical kan. Tak typical finding tu. Okey, kes macam ni biasanya dia koyak sikit. Sikit. Putus terus. Macam ni biasa kalau klien cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, mana puan-puan kena pick up lah. Mungkin dia koyak sikit lama-lama dia putus terus. Pun kena buat ACL reconstruction. Okey. Last question yang saya baca kat sini, saya minta maaf kalau saya tak baca semua soalan-soalan anda. Semalam kita ada guest jemputan lagi lepas ni. Okey. Nanti jadi kita ni pun excited juga nak dengar. Jadi mungkin lepas kita buat session lagi next time ni. Tak apa. Last doktor. Okey. Ini menarik. Berdasarkan pengalaman doktor, jika pesakit tak ada insurans dan dia buat rawatan di government hospital, Okey. ada charge dari segi peralatan juga ke? Daripada Nur Hayat. Okey, yang orang tak ada insurans buat government, biasanya tak ada charge tapi dia kena apply tabung bantuan pesakit. TBP, tabung bantuan pesakit. Biasanya dia kena apply, yang apply tu doktor lah, doktor yang rawat apply pada Kementerian Kesihatan, dia ada tabung dia. Nak approve dia biasanya 6 bulan, 3 bulan hingga 6 bulan baru approve. Makan masa. Makan masa. Macam tu, maknanya kena bagi tahu lah dekat klien ni. Kalau you nak tunggu lama, memang kalau government, dia orang boleh buat, dia orang ada kepakaran, tapi lama, queue memang panjang. Okay. So kalau ada insurans, boleh buat. Okey. Saya rasa itu wrap up untuk session dengan doktor bersama pakar 30 minit bersama dengan doktor pakar kita pada MG kita pada bulan ni. InsyaAllah bulan depan kita bawakan lagi. Mungkin Dr. Zuraimi lagi sebab rasanya dia begitu excited. Katanya 30 minit kita dah ada 1 jam nak. So mungkin akhir kata doktor. Okey. Nak promote ke nak apa Okey, doktor ke nak bagi kontak Alright. apa boleh tak? Okey. Kecederaan sukan ni sebenarnya bukan tak pada lutut je. Kecederaan pada bahu. Yang common lah, bahu, lutut dan ankle. Okey. Itu semua orang kata kompleks structure yang ada ligamen koyak. Kalau ada kes memang kena rawat lah. Contoh kalau segi tercabut bahu, tak stabil, dia sakit apa semua, memang kena repair. Begitu juga dengan ankle. Ankle biasanya yang jatuh, apa kata terplay on terlibat. Biasanya ada ATFL koyak. Macam semalam saya baru buat operation ATFL pada ankle. So sport ni sebenarnya luas. Sport luas. Jangan kata ni je baru sport. No, sebenarnya sendi-sendi lain pun terlibat juga. Jadi sekian, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak MD, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa, dan kalau ada apa-apa boleh kontak saya, boleh WhatsApp saya. Saya dah bagi nombor tadi. Nanti kita pihak nanti akan share lagi sekali. Klinik doktor? Klinik saya Level? level 3. Saya klinik setiap hari Sabtu. Hari Ahad saya operation, elective operation, dan hari Isnin hingga hari Khamis. Boleh berhubung juga dengan PA doktor juga. PA saya, yang extension nama tu PA saya. Okey. Okey. So Alright. di sini dah diberi Okey. spotting. So ejen-ejen semua, sahabat-sahabat semua, kita ada option lain juga. Doktor yang lain juga yang spotting selain pada doktor-doktor lain lah. Semua spotting dia kena cek dana dulu. Kita tahu kita pun berjiran saja. So InsyaAllah kita ada option lain. Kalau ada apa-apa yang perlu di-refer kepada doktor, silakan doktor dah bagi dah. Even personal nombor doktor pun bagi. Ada. Saya boleh. Ada apa nak WhatsApp ke, nak call
call mungkin saya sibuk ke, WhatsApp balik. No WhatsApp problem. je lah. Faham lah. Doktor pun manusia biasa. Terbaik, doktor. Telefon masa dia, okey? So, bagi ucapan dalam chat untuk doktor nanti insyaAllah kita akan forward Thank you doktor. very much. InsyaAllah nanti naik masa kita akan jemput. Sebelum kita bersurai doktor, mungkin saya nak jemput tuan manager Kak Hanan kita, Lady Boss, untuk Lady sikit Boss, okey. penghargaan lah Okey. kepada doktor. Okey, ambil gambar sekejap. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, doktor. Kapak. Thank you, doctor, for good info. Okey. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih doktor. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Okey, silakan doktor. Okey, jadi sebelum kita pergi ke slot seterusnya, mungkin ada BT, atau kita terus pada slot seterusnya. Tak apa. Minit ni. Masa PA duk. Tak apa, Mula. Terima kasih, Pan. Sebab rasa ada biskut dengan PA lah. Okey, dah settle daripada Doktor Pakar ANT KPJ Perdana. So, jika you all ada masalah ini, terus berjumpa dengan Doktor Pakar dan make sure you kena ada medical card. Apa-apa you all boleh contact Kak Ku untuk Kak Ku consultation you mengenai plan yang terbaik untuk you ya. Kak Ku send kat sini link WhatsApp Kak Ku untuk you all save untuk tanya plan dekat you terbaik. Dan yang tengah survey tu, please make sure you kena ada medical card 100 ke atas ya. Okey, terima kasih you all. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Kuira Hamzah dari Mukmin Group. Jangan lupa like dan share fanpage Kuira Mukmin. Terima kasih you all. Thank you.